Seterusnya, kita juga ingin melihatkan dan juga membawa gambaran berkenaan tentang pembukaan semula Balai Seni Negara untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada pencinta-pencinta seni visual dan juga pelaksanaan pameran seni-seni visual di tanah air. Kita terus saja bersama dengan Tuan Amiruddin Ahmad yang juga merupakan Ketua Pengarah Balai Seni Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Okey, alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit berkenaan fungsi dan juga peranan serta Balai Seni ini, kepentingannya dan juga signifikannya dalam industri seni visual tanah air. Terima kasih. Balai Seni Negara kita ditubuhkan pada tahun 1959. Ya. Jadi inilah 64 tahun wujudan kita di negara kita, dan kebetulan pula apabila 2020 kita mengalami pandemik, kita ditutup selama 2 tahun. Ya. Fungsi kita adalah untuk berkongsi, memelihara, mempamer dan mengangkat aktiviti yang berkaitan dengan seni visual. Ya. Sebab seni visual itu adalah maklumat. Jadi peranan kita adalah untuk berkongsi maklumat dalam seni visual di dalam sejarah seni dan sosial negara kita bersama dengan bukan saja peminat seni tapi orang awam dan juga para pelawat yang ingin melihat sejarah negara kita dalam bentuk visual dan juga hasil karya seni oleh pelukis-pelukis yang terkenal di negara kita. Okey, difahamkan tadi setelah 2 tahun kita menutup untuk pembukaan awam dan juga galeri awam itu ditutup. Pada kali ini, apakah yang akan dilakukan oleh Balai Seni Negara dalam pembukaan semula untuk tontonan dan juga paparan kepada awam? Semasa kita ditutup, kita telah berbincang bersama dengan para kurator di Balai Seni Negara, kerana ini bukanlah suatu pembukaan semula pameran seperti biasa selama 64 tahun kehadiran kita di Malaysia ini, tetapi ia berlaku di seluruh dunia. Iaitu semua muzium ditutup serentak disebabkan oleh krisis yang disebut pandemik ini kan. Jadi apabila dibuka semula, orang awam, para peminat akan datang untuk melihat sesuatu yang berbeza. Selama 2 tahun penutupan kita itu. Jadi kami bersama para kurator di Balai Seni Negara telah membuat keputusan untuk mempamerkan koleksi-koleksi yang terbaik di semua galeri kita. Sebelum ini kita hanya pamer di 1 galeri, tapi kali ini kita pamerkan di 5 galeri penuh di situ dengan karya koleksi negara kita dan juga koleksi rantau Asia Tenggara, dengan kita menyebut sebagai repositionkan ataupun kita memposisikan semula koleksi kita ini dalam konteks yang sekarang. Sebab karya-karya kita ini telah pun berusia di antara yang paling awal tu pada awal abad ke-19 hingga karya-karya seni kontemporari sehingga milenial sekarang ini. Okey, jadi apakah yang boleh dinikmati oleh mereka yang mengunjungi Balai Seni Negara, dan di manakah maklumat-maklumat yang boleh mereka perolehi untuk mereka mendapatkan lebih lanjut berkenaan tentang waktu operasi dan juga pembukaan? Ada 2 matlamat utama untuk kita mempamerkan karya-karya koleksi tetap ini. Yang pertama memanglah untuk para pelawat, peminat seni dan juga para pelancong yang datang untuk melihat negara kita dalam bentuk maklumat visual. Yang kedua, kita maklum bahawasanya di negara kita ni ada lebih kurang 14,000 buah sekolah dengan 4 juta pelajar, yang mana di dalam sekolah ini terdapat kurikulum pendidikan seni visual. Di dalam kurikulum pendidikan seni visual ini telah pun dikenal pasti beberapa karya dalam koleksi negara ini yang diajar di sekolah. Dan kami telah mengeluarkan ke semua 80 buah karya koleksi tetap yang disentuh di dalam PSV. Jadi ini adalah peluang untuk para pelajar kita, guru-guru seni dan peminat seni yang kita kata daripada Perlis hingga ke Sabah itu, sebelum ini hanya melihat di dalam buku, tetapi kita dapat melihat secara fizikal karya-karya tokoh-tokoh dan juga karya-karya pelukis yang juga kita kata yang sangat signifikan kepada negara secara fizikal. Dan kita telah atur beberapa program yang khusus untuk pengunjung-pengunjung dewasa dan juga para pelajar oleh para kurator kita nanti. Okey. Apa lagi antara perkongsian dan juga aktiviti yang juga akan dilaksanakan oleh pihak Balai Seni Negara untuk memberikan peluang kepada seluruh masyarakat di seluruh negara dapat merasai keunikan dan juga nilai estetika seni visual ini? Pendekatan kita ambil mulai tahun 2020 adalah desentralisasi. Yang bermakna bukan sahaja kita dapat menikmati seni itu di Kuala Lumpur, tetapi kita dapat menikmati dan menghasilkan seni-seni itu, kesenian kita itu di luar Kuala Lumpur. Sebagai contoh, pada
bulan depan semasa pembukaan rasmi nanti Balai Seni Negara, kita juga akan mengadakan satu majlis penyampaian hadiah anugerah bakat muda sezaman yang kita adakan setiap 2 tahun sekali, dan ini adalah kali yang ke-45 Balai Pertandingan Bakat Muda Sezaman, dan pertama kalinya dalam sejarah seni di Malaysia ini kita adakan Bakat Muda Sezaman di lokasi. Maksudnya bukan di dalam galeri di Kuala Lumpur, tetapi di lokasi masing-masing dengan proposal dan cadangan oleh para pelukis muda kita ini. Ada yang berinteraksi dengan komuniti setempat, ada yang melibatkan karya-karya di lokasi di alam sekitar. Sebagai contoh, ada yang kita tengok di tepi laut, ada yang di dalam rumah-rumah lama, ada juga di dalam kampung, di hutan dan sebagainya. Jadi apabila kita telah mendesentralisasikan penghasilan karya seni dan juga pameran seni sendiri, masyarakat kita mula kenal dan juga menyedari bahawasanya seni itu boleh ada di mana-mana. Masyarakat kreatif kita tu ada di mana-mana, dan ia menjadi kita kata mula menjadi memahami dan mengenali bahawasanya ia juga boleh dihasilkan di tempat dia, bukan saja di kota di Kuala Lumpur. Maksudnya kita lebih merakyatkan, maksudnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menikmati seni tanpa datang ke Kuala Lumpur, tetapi diwacanakan aktiviti ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Seni visual ini adalah boleh kita katakan sebagai seni visual yang bervariasi, pelbagai, diverse, ya. Jadi untuk pameran ataupun untuk perkongsian itu, apakah antara penumpuan yang akan diberikan oleh Balai Seni Negara khususnya membawa kepada mungkin bakat-bakat baru ataupun penghasilan karya-karya baru dan kontemporari dalam koleksi-koleksi yang dipamerkan? Pertama sekali, kita perlu mengetahui bahawasanya penyebab ataupun fungsi mengapa seni itu dihasilkan. Yang pertama, kita maklum ia adalah satu kita panggil ekspresi artistik. Yang kedua, ia adalah suatu naratif terhadap kehidupan ini dalam bentuk visual. Tetapi yang ketiga, keempat dan kelima, yang sebelum ini kita belum beri perhatian, tapi kami akan memberi dan mengangkat perhatian kali ini supaya ia lebih relevan kepada masyarakat keseluruhannya, adalah seni visual ataupun karya seni yang bersifat seremonial, karya seni yang bersifat persuasif ataupun bersifat pujukan, dan karya-karya seni yang bersifat fungsional. Maksudnya, yang dua tadi, fungsi tadi adalah dihasilkan oleh para pelukis yang terdidik dan mungkin juga yang daripada kalangan pelukis yang autodidak. Tetapi tiga kumpulan lagi ini adalah karya-karya seni ataupun objek seni dihasilkan oleh masyarakat umum bagi tujuan-tujuan tertentu. Dan ini kita kumpul dan kita pamerkan nanti serentak. Semasa pembukaan semula, kita akan melihat kelbelbagaian penghasilan karya seni itu, dan masyarakat awam akan dapat mengkaitkan objek dan karya seni ini dengan kehidupan seharian mereka. Kerana ia bukan sahaja kita melihat karya seni yang bersifat, kita kata bersifat agak istimewa, elitis, tetapi karya-karya seni bersifat rakyat juga kita pamerkan. Sebagai contoh, kita ada lukisan berkotak beca yang dihasilkan oleh Dahlan Sulaiman di Terengganu, yang sekarang ini tidak ada lagi di sana. Lukisan kotak beca ini menggambarkan kehidupan masyarakat Terengganu tahun 50-an. Tapi Dahlan Sulaiman bukanlah pelukis negara, tapi dia hanya duduk di Kuala Terengganu dan melukis untuk pelukis beca, untuk beca-beca, hiasan beca. Kita ada juga pelukis yang terkenal, sebagai contoh Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin. Tetapi apabila kita pamerkan, kita akan menghubungkan dia dengan generasi sekarang ini. Apabila mereka melihat karya-karya yang dihasilkan pelukis terdahulu itu, yang dihasilkan pada waktu yang seakan sama, umur yang seakan sama. Sebagai contoh, Syed Ahmad Jamal tahun 30-an, umurnya 30-an, Latif Muhyiddin pada umur 20-an, lebih kurang umur pada tahun karya-karya dihasilkan pada 50-an dan 60-an itu, disebabkan oleh waktu, kita bagi keadaan dan geopolitik pada waktu itu. Dan golongan muda sekarang dapat kaitkan bahawasanya umur mereka seakan sama, tapi apa sumbangan mereka ataupun apakah ekspresi atau naratif mereka sendiri di dalam maklumat seni ini. So ini untuk mereka fikirkan dan mencari jawapan di situlah bersama-sama dengan objek sejarah kita dan juga objek kontemporari dalam seni visual. Ya, seni visual ini juga membawa nilai estetika, nilai sejarah, juga membawa kepada pengalaman peribadi pelukis dan juga penghasilnya sendiri. Tuan, kita sedia maklum
kebanyakan karya seni sering diasimilasikan dengan nilainya dari segi pasaran, dari segi wang ringgit. Maka semakin mahal karya seni itu, maka semakin ia dianggap sebagai semakin berkualiti ataupun semakin diminati ramai. Kini kita sudah pun mempunyai NFT, penjualan seni secara dalam talian. Jadi apakah melihatkan kepada masyarakat sudah pun menerima seni ini untuk dihargai, ini tanggungjawab untuk Balai Seni Negara untuk menjenamakan semula seni visual tanah air supaya ia menjadi kekal relevan kepada masyarakat moden kini. Ya, untuk kekal relevan itu adalah yang kita sebutkan yang pertama tadi lah, awal-awal tadi iaitu berkaitan dengan maklumat. Sebab apabila kita melihat sesuatu objek, kita akan kaitkan dia dengan pengalaman dan juga pengetahuan kita sendiri. Jadi walaupun objek tersebut, jika ia berkait dengan pengalaman kita, kita akan terus memproses bahawasanya ini ada kaitan dan ini kita cuba membacanya dalam cara pengetahuan dan latar belakang kita sendiri. Berbalik kepada perkembangan seni tadi daripada kita melihat mungkin dalam sejarah balai selama 64 tahun itu, di peringkat awal kita melihat di karya-karya dalam tahun 1800 tadi kan, oleh kolonial, lukisan atas kertas kan, cat air atas kertas, kemudian karya-karya pelbagai karya lagi yang menggunakan medium yang pelbagai, sehinggalah di zaman era digital ini karya-karya seni itu mula dihasilkan dan dipasarkan secara, kita kata, secara lebih terbuka di dalam alam digital. Itu bagi kami merupakan satu perkembangan yang amat baik. Dan kita mengatakan juga ia sebagai salah satu kejayaan apresiasi di kalangan masyarakat kita apabila jika kita melihat NFT, ia bukan sahaja dilukis oleh pelukis-pelukis yang terkenal, tetapi sesiapa saja boleh melukis dan sesiapa saja boleh mengapresiasi dan sesiapa saja boleh mengumpul karya-karya tersebut kerana ada kaedah dan pendekatan tentunya sangat berbeza dengan kaedah konvensional ataupun secara yang sebelum kita lihat. Jadi itu saya rasa satu pencapaian dan suatu kita kata perkembangan yang baik untuk masyarakat kreatif di Malaysia dan para peminat seni. Sebab bagi kita, kita ada keterbatasan dalam ruang fizikal. Sebagai contoh, di Balai Seni Negara, kita 64 tahun, kita hanya mengumpulkan lebih kurang 5,000 saja buah karya. Dan nilai selama 64 tahun kita kumpulkan itu sudah menjangkau 130 juta ringgit. Nilai keseluruhan. Dan kemampuan kita untuk mempamer dalam 5 galeri ini hanya 8% saja daripada 4,000. Sebab kita tak nak pamerkan macam pasar kan. Dia mestilah bersifat kontemplatif kan, perlu masa untuk melihat kan, perlu menikmati. Tapi alhamdulillah apabila dengan perkembangan teknologi digital ini, kita dapat mempamerkan karya yang lebih banyak tetapi dalam bentuk bantuan teknologi digital. Manakala satu lagi platform adalah platform digital untuk para kita kata orang muda kita sekarang yang terlibat dengan dunia digital. Mereka ada satu lagi ruang untuk mempamer, berekspresi dan memasarkan karya mereka. Ya, itu kita gambar itu di Pulau Langkawi kalau di Pulau Langkawi itu. Okey, terima kasih tuan kerana bersama dengan kami. Insya-Allah kita sama-sama menyokong dan juga memberikan ruang. Secara ringkas tuan untuk harapan untuk pembukaan semula bagi Balai Seni Negara ini, apa yang boleh diharapkan? Ini adalah satu peluang yang keemasan untuk kita yang 2 tahun tak dapat melihat secara fizikal. Di Balai Seni nanti kita adakan ruang-ruang untuk para pelawak kita datang untuk menikmati dan melihat secara lebih dekat, dan kita sediakan para kurator kita untuk membawa dan memberi panduan untuk melihat dengan kita meletakkan teks I'm ready to talk sebagai contoh. Saya bersedia untuk bercakap. Saya sedia untuk berkongsi dengan apa-apa yang tuan nak tanyakan tentang koleksi seni negara. Baik, terima kasih Tuan Amiruddin Ahmad, Ketua Pengarah Balai Seni Negara. Layari laman Sawang Balai Seni Negara untuk anda mendapatkan maklumat lanjut dan juga untuk mendapatkan waktu operasi serta peluang untuk anda berada di Balai Seni Negara.